Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam minggu ini dalam PDPR bersama Cikgu Fadli untuk subjek PSV tahun 4. Bagaimana murid-murid? Cantik tak? Beberapa contoh lantai yang cikgu tunjukkan tadi. Cikgu percaya di rumah kamu juga mempunyai lantai yang cantik. Lantai yang ditunjukkan tadi menggunakan mozaik. Dan hari ini kita akan belajar teknik mozaik. LO pada minggu ini ialah mengaplikasikan bahasa seni visual dalam karya mozaik. Manakala SC pada minggu ini ialah di akhir pembelajaran nanti, murid-murid akan dapat mengenal pasti dan membanding beza bahasa seni visual pada karya bidang menggambar iaitu mozaik. Yang kedua, mengaplikasikan bahasa seni visual melalui penerokaan media dan teknik susunan bahan dan juga proses penghasilan karya. Apa yang dimaksudkan dengan teknik mozaik? Teknik mozaik adalah satu proses menyusun dan menampal bahan secara bersebelahan. Namun begitu, proses tampalan dan susunan itu tidak bertindih dan masih menampakkan latar belakang sesuatu karya tersebut. Baik, cuba murid-murid rasa menggunakan sentuhan iaitu tangan permukaan mozaik ataupun dinding di rumah murid. Bagaimana rasanya? Ya, ada yang bersifat kasar, ada yang bersifat licin, ada yang menggerutu. Itu semua dinamakan sebagai jaringan. Okey, seterusnya murid boleh buka buku teks pada muka surat 15. Cuba perhatikan dua karya yang dipaparkan dalam buku teks tersebut. Cuba perhatikan imbangan dan juga kontra. Ya, dalam karya yang pertama, imbangan yang dihasilkannya tidak simetri, iaitu hasil mozaik yang dihasilkan tidak seimbang. Manakala karya yang kedua, imbangannya lebih simetri, yang mana hasil mozaik yang dihasilkannya lebih seimbang. Dan anak-anak boleh memilih sama ada menggunakan imbangan simetri ataupun tidak simetri dalam menghasilkan karya. Bagaimana pula dengan kontra? Ya, kedua-dua hasil karya tersebut telah menggunakan kontra yang menarik, iaitu permainan warna bagi menghasilkan karya tersebut lebih menyerlah. Dalam menghasilkan karya mozaik pada minggu ini, imbangan dan juga kontra sangat penting dalam menghasilkan karya yang sangat menarik. Okey, baik murid-murid, ada pelbagai jenis bahan yang boleh kita gunakan dalam menghasilkan projek mozaik pada minggu ini. Sama ada bahan tersebut bahan semula jadi ataupun bahan buatan manusia ataupun gabungan daripada kedua-dua bahan tersebut. Contoh bahan semula jadi yang boleh kita gunakan seperti kacang, kita boleh gunakan beras, kita boleh gunakan biji-bijian batu, kita boleh gunakan ranting kayu,
kita boleh gunakan daun, okey, itu semua jadi. Okey. Manakala bahan buatan manusia seperti kita boleh guna penyeduh minuman, penutup botol, apa lagi, kulit silin lama, kita boleh gunakan stick aiskrim, ada pelbagai jenis bahan buatan manusia yang boleh digunakan untuk membuat mozaik pada minggu ini. Anak-anak boleh perhatikan pada buku teks muka surat 15 ada beberapa contoh bahan, contoh jalinan dan contoh mozaik yang dapat dihasilkan menggunakan bahan-bahan yang cikgu sebutkan tadi. Okey, baik, sebelum kita mulakan aktiviti kita pada minggu ini, jom kita lihat bagaimana cara nak mulakannya. Okey, baik, yang pertama sekali langkahnya bahagikan kertas lukisan kamu kepada 4 bahagian, iaitu susunan melintang, pancaran, susunan ombak dan menegak. Okey, kita akan mulakan dengan susunan melintang. Pertama sekali cikgu akan gunakan ini ya. Kita gunakan lidi sate aja. Okey, lidi sate untuk membuat mozaik dalam susunan melintang. Okey, pertama sekalinya apa yang perlu dibuat ialah kita letakkan gam. Okey, gunakan gam uhu, gam uhu untuk melekatkan kita punya bahan. Okey, susun. Okey. Okey. Kita susun lagi biar nampak bentuk mozaik tu. Okey, mozaik yang cikgu terangkan tadi mesti menampakkan dia punya latar, ruang latarnya. Okey. Okey, kita buat satu lagi lapisan. Okey, satu lagi lah lapisan lagi. Lidi ni mudah dia dapat di rumah ni, di dapur tu, lidi sate yang telah digunakan boleh juga. Okey, siap untuk satu mozaik melintang menggunakan bahan lidi sate. Okey, seterusnya boleh kita buat gunakan penutup botol untuk bahagian pancaran ni, penutup botol. Okey, ombak ini kamu boleh gunakan biji beras. Okey, dan menegak ini kamu boleh gunakan ranting kayu. Okey, itu saja dan cikgu selamat mencuba. Assalamualaikum. Bagaimana? Mudah aja kan? Cikgu harap kamu semua dapat menghasilkan karya yang menarik pada minggu ini. Sebelum itu, cikgu suka imbas kembali apa yang kita belajar pada hari ini, iaitu berkaitan dengan apa itu maksud mozaik. Okey, jalinan pada mozaik. Kita belajar tentang imbangan, simetri dan juga tidak simetri, dan juga kita belajar tentang kontra. Yang mana semua bahasa visual, seni visual itu tadi amat penting dalam menghasilkan sesuatu karya yang menarik.
Jumpa lagi pada minggu depan untuk siri Mozart yang kedua. Bye. Jangan lupa subscribe.